Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam rancangan Syoknya Ramadan dan anda bersama dengan saya Raja Sufi Raja Arif. Dan kalau anda tahu, program ini di bawah Yayasan Amal Malaysia. Banyak perbincangan yang kita akan kongsikan kepada anda hari ini. Antaranya adalah ahli-ahli jemputan kita adalah panel-panel yang cukup hebat yang akan berkongsi cerita, berkongsi pendapat mereka. Dan hari ini tajuk kita cukup menarik, tapi sebelum saya kongsikan tajuk kita hari ini adalah saya ingin berkongsi pada anda bagaimana Ramadan kita kali ini. Adakah Ramadan kita kali ini adalah yang lebih baik daripada semalam atau daripada tahun lepas. Pastikan kita buat ataupun kita lakukan puasa ataupun ibadah Ramadan kita ini yang terbaik kerana Allah memberi peluang yang kedua kepada kita untuk menyambut Ramadan. Jadi gunakan peluang ini sebaik mungkin supaya kita mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan sebelum kita nak meneruskan perbincangan kita hari ini bersama dengan tetamu jemputan kita ingin kongsikan satu VT ataupun bingkisan yang telah pun kami sediakan. Sama-sama kita saksikan. Dah Zuhur ni. Mana si Ben ni? Tidur punya. Ben bangun. Salat Zuhur. Mau Ustaz gerak dulu. Ben, bangun Ben. Dah lewat dah ni, nak asar dah. Kiki Ustaz, kejap. Cepat Pergi dah. Cepat sikit. Ben, Ustaz, lagi solat. tak apa Ben. Dah asar ni, Zuhur dah terlepas. Macam ni lah Ben. Ben, puasa hari ni. Puasa? Ben dah puasa daripada pagi sampai petang. Penat berpuasa, tapi Ben tak solat. Jadi tak guna kita puasa tapi tak solat. Kita jadi dalam golongan orang yang rugi lah Ben. Ustaz. Puasa penting, solat pun penting. Jadi kita jagalah sama-sama ibadah kita kepada Allah. Semoga kita jadi orang yang bertakwa. Jomlah kita solat asar. Ustaz Imam. Ben pun boleh. Itu dia para penonton, bingkisan yang kita kongsikan kepada anda semua dengan tajuk kita hari ini ialah puasa tapi tak solat. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat mengejar dunia, mengejar urusan itu ini, solat di hujung waktu, jamakkan solat hujung dan awal waktu. Dan tetamu kita hari ini yang akan berkongsikan dengan lebih lanjut lagi semestinya bukan saya kenalkan, iaitu PU Izzat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Khabar? Baik, alhamdulillah macam inilah. Alhamdulillah. Baik, hari ni Ustaz, tajuk kita adalah berkenaan dengan puasa tapi tak solat. Baik. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mungkin sebagai mukadimah Ustaz boleh kongsikan antara perkara yang membezakan umat Islam dan bukan Islam adalah solat kita. Betul. Ustaz. Itu saja yang membezakan kita. Saya. Mungkin secara mukadimahnya Ustaz boleh kongsikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host kita dan seluruh penonton yang bersama pada hari yang penuh barakah, bulan yang penuh barakah ini. Saya kira ini satu topik yang sangat baik sebab bila kita sebut puasa, dia ada satu benda yang dia duduk sekali kita kata, iaitu solat itu sendiri. Sebab dia jadi trend tu, orang puasa tapi solat tu nanti-nantilah kan. Sebab apa? Dia kata dia pegang bahawa tidur tu pun dikira ibadat, dia kata. So puasa tidur je lah, solat tinggal tepi. Kita tak nak macam tu kan. Sebab hakikatnya macam yang Sofi sebut tadi, Nabi SAW pesan pada kita, al-farqu bainal muslim, yang menjadi titik beza pemisah antara orang Islam dan orang yang kufur adalah as-salah, pada salat mereka. So saya nak ajak semua yang menonton di rumah pada hari ini untuk kita faham bahawa bila sebut perbezaan, dia batasan dia iman. Dia sebut perbezaan batasan dia antara syurga dan neraka, antara Allah redha atau Allah murka.
maka kita kena pilih nak yang mana satu. Jadi asas dia adalah kita kena ambil solat itu sebagai keutamaan, sebab kita tak nak jadi akhirnya manusia yang berpuasa Ya. tapi puasa itu kosong. Dia macam ni lah. Sia-sia, Ustaz. Makan tak ada feel. Macam tu kan. Betul, So kita tak nak macam tu. Ya. Jadi kita nak orang yang makan tapi kenyang. Orang yang puasa tapi jiwa dia juga rasa terisi, bukan sekadar tak makan tak minum itu, tapi dia rasa nilai ta'abbud, pengabdian daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kena jagalah dua-dua sekali, dan itu benda yang paling utama. Sebab kalau kita tak jaga, akibat dia adalah mungkin kita kata, Ustaz, yang penting saya puasa. Betul. Tapi jangan lupa amalan pertama yang akan dihisap adalah solat. Solat ni. Jadi kena ingat yang tu lah. Boleh pesanlah orang sebelah kat rumah semua tu kan. Nak beranak kita sebab apa? Sebab kalau solat tak jaga, dia ra'sul amri, dia ni kepala dalam segala urusan. So kalau kepala tak ada, KO lah. Macam itulah insya-Allah. Betul. Kalau tiang pun dah bergoyang, Betul, Ustaz, betul. Masya-Allah. Habis binasa. Gitulah secara asasnya. Ya, itu dia. Dan sebenarnya dengan bulan Ramadan ini, Ustaz, kita nak tahu juga, biasa soalan ni klise lah, Ustaz, tapi kita perlu untuk sentiasa mengingati kan, Ustaz, insya-Allah. Dan apa sebenarnya antara perkara yang boleh membatalkan solat? Dan boleh membatalkan puasa kita sendiri. Baik. Bulan Ramadan ni kan, insya-Allah. Okey. Saya kira walaupun kita kata klise, tapi faktanya adalah ramai orang tak perasan dan terbuat benda tu kan. Betul. Saya ambil semudah-mudahnya apa yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad Amin dalam kitab beliau Marhaban ya Ramadan. Dia sebut apa? Kena nampak dua perkara. Bukan dua perkara yang membatalkan puasa tu ataupun membatalkan solat tadi kan. Tapi dia dua perkara. Ada satu dipanggil batal puasa. Mana habis tu lah. Yang keduanya batal pahala puasa. Puasa tetap kena puasa tapi pahala tak ada. Yang ni jadi sia-sia. Dan dia ada kena mengena dengan tajuk kita hari ni lah. Puasa tapi tak salat. So asasnya saya boleh sebut kalau dari sudut hukum, boleh buka lah dalam kitab-kitab fiqh kita, seringkah kitab Safinatul Najah, ada bincang tentang perkara yang membatalkan puasa lah. Antaranya orang yang tidak menahan diri daripada makan dan minum, daripada apa-apa yang berkaitan dengan syahwat, orang yang melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa yang banyak itu, termasuklah orang yang mungkin dia gila, dia hilang ingatan lah, kita sebut kalau manis sikit bunyinya kan. Betul. Dan semua perkara itu boleh menyebabkan batalnya puasa. Tapi yang suka untuk saya highlight, yang jarang kita sentuh adalah membatalkan pahala puasa. Betul. Contoh saya tak apa setuju dengan istilah ini, tapi dia telah menjadi trend di kalangan masyarakat itu membawang kata kan. Sepatutnya kita jangan sebut membawang, sebut membangkai. Betul. Sebab bawang ni benda baik. Betul. Kan basal ni dia benda yang antara benda yang baik untuk kesihatan badan. Betul. Tapi Nabi sebut orang yang bercerita tentang saudara dia di belakang benda yang tidak baik, dia seolah-olah memakan daging saudara dia sendiri. So makan daging orang ni kira makan bangkai lah. So bila sebut membangkai ni orang geli sikit kan. Takut sikit. Dia sebut membawang, dia rasa macam nikmat pula kan. So itu antara perkara yang akhirnya puasa tetap kena puasa sebab dia perintah maktubat kan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumus siyam. Bila kutiba alaikumus siyam, alaikum tu tak ada kecuali dah. Kecuali yang memang tak boleh lah. Maka kena puasa. Tapi dalam keadaan puasa, pahalanya tak ada. Sebab apa? Sebab dia duk kata ke orang. So yang ramai orang tak alert benda macam ni, yang membatalkan pahala puasa. Puasa tu sah, tapi tak ada manfaat dah untuk dia. Terlepas daripada dosa. Sia-sia betul. Dari sudut dosa tak puasa tu tak ada. Tapi puasa yang la yuntafa'u bihi, tak ada manfaat langsung. Hanya menahan lapar dan dahaga. Itu rugi. Itu dia. Sebenarnya kita kena, kadang-kadang kita, betul Ustaz, kadang-kadang kita terlepas pandang dengan perkara-perkara yang dipanggil sebenarnya remeh, tapi sebenarnya perlu kita ambil berat tentang perkara ini. Kan kadang-kadang kita duk puasa ni bergosip pula, nampak orang tu lalu sebagainya kan. Ini yang perlu kita ambil tahu supaya kita taklah akhirnya menjadi orang yang rugi. Berpuasa hanyalah menahan lapar dan dahaga, akhirnya menjadi sia-sia. Baik Ustaz, seterusnya kita tak naklah menjadi golongan yang Ustaz, di mana kita berpuasa tapi akhirnya kita tidak solat, Ustaz. Bagaimana sebenarnya nak mendidik ataupun macam nak mendidik hati kita supaya seiring perkara itu, maka kita berpuasa dan kita bersolat, Ustaz. Susah sebenarnya nak mendidik secara, kalau anak-anak tu pun orang kata nak menegur pun payah. Ini ke pula kalau dah dewasa kan, Ustaz kan. Silakan. Baik, saya kira ni soalan yang baiklah, terutama yang duduk kat rumah ni, mak ayah kan, ada anak-anak semua ni. Boleh dengar elok-elok, sebab kadang-kadang anak-anak ni pun dia satu hal juga. Mak ayah cakap dia tak apa jalan. Betul. Dia kata, orang kata kena panggil bomo luar kan. Ni kira bomo luar lah ni. Baru jalan kan? Jadi kita dengarlah sikit. Yang saya nak sebut ni pun, kita ni pun sahibun naqal. Kita sebut ni apa yang ulama ajar. Asas dia, sebut ni mudah, cuma pelaksanaan ni perlukan komitmen, perlukan mujahadah kan. Sebenarnya asas untuk memastikan, saya khususnya dan kita semua nak puasa dalam keadaan sama menjaga semua tuntutan lain,
Kalaulah kita dapat faham sekurang-kurangnya ayat yang saya bacakan tadi, itu pun dah cukup powerful. Sebab tu Quran ni Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Wahai manusia, kenapa kamu tak tadabbur al-Quran? Tak nak faham isi kandungan ni. Kalau faham, tak ada isu dah puasa tak solat, puasa nak membawa, tak ada isu dah. Sebab apa? Allah mulakan ayat itu dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah sebut kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tu ada beberapa, kita kata beberapa segmen lah. Macam rancangan kita ni pun ada segmen kan? Ya, betul, Dia pun ada beberapa betul. segmen. Yang pertamanya apa? Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu asas. Okey. Itu asas. Maksud dia apa? Bila Allah panggil dalam Quran, kita kena tahu dalam Quran ni dia ada banyak panggilan. Contoh kalau orang yang dah berkahwin kan. Ya. Isteri dia tunggu kat rumah. Bila suami balik petang, dia tahu dah bunyi kereta, golek tayar tu, horn yang bunyi, cara bagi salam, ni suami aku. Kan? Dia tak akan tertukar dengan suami jiran walaupun rumah sebelah-sebelah. Betul. Sebab suara, cara semua, jaga jalan, kita dah tahu ni suami aku. Kalau kata dia panggil, yang buka pintu, oh laki aku. Sebab apa? Panggilan tu khusus. Ya. Dalam Quran juga uslub begitu yang digunakan oleh Allah SWT. Ada Allah panggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dia biasa. Ya. Ataupun ya ayuhan muslimun, dia dah khusus tapi masih luas. Tapi bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, ni khusus sungguh. Sebab tu Imam Abdul Fida Ibn Kathir dia sebut apa? Ya. Dalam tafsir dia, kalau datang je ayat ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita orang beriman, dia kena immediate masa tu pasang telinga dengar. Pasti selepas ayat tu akan datang perintah yang besar. So bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, itu mesin untuk kita semua ni, yang kat rumah, yang dalam studio semua kan. Betul. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu siap-siap dah. Orang yang berpuasa ni siapa? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Betul-betul orang yang beriman yang berpegang semua yang telah diperintahkan oleh Allah Taala. Jadi kalau betul kita beriman, maka kita tak akan puasa je. Kita akan jaga daripada perkara-perkara yang merosakkan puasa. Kita tak akan tinggal solat tadi. Kita tak akan buat dosa dan maksiat. Sebab apa? Sebab puasa ni memang untuk orang beriman. So kalau orang beriman, ada isu tak benda-benda tadi? Tak ada isu. Cuma kita ni manusia kan, yazid wa yanqus, iman naik turun. Betul. Jadi ketika turun itulah perlunya peringatan macam kita buat ni lah. Majlis, sesi pengajian ilmu dan sebagainya untuk kita peringat, recharge balik dan akhirnya kita hidup di atas landasan iman itu dan menyebabkan puasa terisi dengan ibadat. Puasa dielakkan daripada maksiat. Puasa tak kata ke orang. So asas dia kat mana? Asas di iman. Jadi jom saya nak ajak semua lah, termasuk kita, Ya, insyaAllah, untuk Ustaz. perkemaskan balik asas agama iaitu iman. Biarlah ada satu nilai iman yang disebut oleh Nabi SAW, nama dia ihsan. Ihsan ni apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita buat sesuatu macam seolah-olah Allah ada kat depan kita sedang melihat kita. Kita kan Allah bukan duduk kat sini, sebab akidah kita adalah Allah mawujud bila makan. Allah tak ada kat, bukan dengan tempat-tempat ini. Betul. Tapi seolah-olah, maknanya macam kalau kata ada ayah kita kat depan, kita tak akan solat main-main. Ada ayah kita depan, tak akan puasa Biasa main-main. melihat, Macam tu. Tapi kalau tak mampu pun, kita tetap kena yakin orang beriman. Allah memang memerhatikan kita. Betul. Jadi bila ada nilai iman, insya-Allah masalah-masalah kita sebut tadi tu perlahan-lahan boleh dihilangkan, insya-Allah. InsyaAllah. Itu antara perkara yang perlu Betul. kita Betul. take note, Ustaz. Betul. InsyaAllah. Dan selain daripada itu, Ustaz, bagaimana sebenarnya kita nak menegur orang yang culas buat solat ni, Ustaz? Sebab kadang-kadang nak menegur ni bukan mudah, Ustaz, kan? Kadang-kadang kita tegur, kita rasa dah berlapik, tapi orang rasa macam ini mana boleh tegur macam ni dan sebagainya, kan? Dan cara sebenarnya yang seeloknya untuk kita menegur. Paling ringkas adalah Ya. bilhal. Apa maksud bilhal ni, tuan-puan sekalian, anak-anak yang menuntut? Dengan perbuatan. Kadang orang yang culas solat, instead of kita arah, kita ajak. Okey. Sebab Nabi banyak buat macam tu. Nabi tak kata, oh orang Islam pergi solat. Nabi kata, jom solat. Jom. Nah, ibu-ibu, Beza, ya, beza. So ibu-ibu boleh praktis. Instead of kakak pergi wuduk solat, tukar daripada kakak, jom wuduk solat dengan umi, solat dengan mama. Kita boleh tengok bit by bit dia punya impact dia berbeza. So yang tu dalam Islam, kaedah dakwah dipanggil bilhal, dengan perbuatan. Okey. Instead of kita cakap je, cuba kita buat dengan perbuatan. Sebab kadang suruh anak solat, mak sambung tengok TV kan. Betul. So buat dengan perbuatan, insya-Allah lebih impact lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita ni role model kepada anak-anak. Jadi Betul. kita nak ajak anak kita solat, maka kita pun solat sama-sama Betul. dengan mereka. Itu yang lebih afdal, Ustaz, Betul. kan? Pahala pun lebih banyak juga, Betul. masya-Allah. Jemaah tu. Kan? Dan kita ada banyak lagi yang ingin dikongsikan, nak bertanya kepada Ustaz. Sebenarnya Ramadan ni banyak soalan sebenarnya, kan? Betul. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini. Di keliling kita di Malaysia ni, rakyat yang pelbagai, majmuk,
pelbagai kaum. Sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab, dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih dai dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau, tempat melahirkan dai mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri syurga seperti yang kita semua impikan. Alhamdulillah, selamat kembali. Terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan kami daripada tadi lagi. Dan sekarang ni sebelum nak buka puasa tu, kita dengar dulu, kongsikan ilmu, dengarkan ilmu supaya puasa kita tu bertambah lagi amalannya, ibadahnya, insya-Allah. Dan kita masih lagi dengan PU Izzat. Ustaz, tadi saya ada satu lagi soalan sebenarnya nak tanya Ustaz. Okey. Soalannya Ustaz, bila kita, yalah kadang-kadang kita ni bila berpuasa kan, tapi kita tak solat, adakah amalan puasa kita itu diterima oleh Allah SWT? Sebab kalau tadi Ustaz dah kongsikan kan, kalau kita puasa, kalau kita solat tapi tak puasa dan sebagainya kan. Dan ni kita nak tahu juga, sekiranya perkara itu berlaku, adakah amalan kita ni diterima oleh Allah SWT? Soalan yang baik, walaupun nampak simple soalannya, tapi dia implikasi besar. Betul. Tuan-puan, ibu ayah, anak-anak yang menonton ni, saya nak sebut, yang pertama dia ada dua keadaan. Okey. Satu solat, satu puasa. Jika kita puasa, sempurnalah rukun dia yang dua itu, niat satu, kemudian menahan diri, imsak. Rukun imsak ni tahan dirilah daripada makan minum dan perkara batal puasa, maka puasa itu sah. Dari sudut hukum, diterimalah puasa itu sebagai puasa yang sah. Cuma soalan yang besar macam kita sebut tadilah, pahalanya macam mana? Pahalanya dapat ke tak dapat? Kaedah aja Imam Nawawi sebut pada kita, wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Hisab ni kita serah pada Allah Taala. Boleh jadi sekarang di puasa dia tak solat. Okey, puasa dia selamat sebab tanggungjawab dia sebagai orang Islam selesai. Tapi macam kita sebut tadilah, pahalanya habis. So tidak diazab kerana tidak berpuasa. Tapi puasa sajalah. Nabi kata ju' wal atash. Dia lapar dan dahaga je. Lapar dan dahaga je. Cuma kita bersangka baik dan kita doakan, mudah-mudahan nanti dia rasa menyesal dengan perbuatan. Dia qada balik solat dia, dia taubat. Waktu tu insya-Allah kita yakin Allah Taala ni sifat dia Ghafurur Rahim. Maha pengampun, Maha penyayang. Mudah-mudahan nanti Allah ampunkan dosa dia kerana lalai masa tu. Dia pun dah bayar hutang, qada balik dah. Dia dah taubat. Mudah-mudahan pahala puasa tu dapat, pahala solat pun dapat, dosa diampunkan. Sebab Syekh Umar Qarashi sebut, dia kata apa? Kita ni kena ada zan yang baik dengan Allah Ta'ala. Zan yang baik ni bukan maksud suruh kita selesa, tapi kita yakin Allah janji sifat dia Ghafurur Rahim, dia mengampun. So itu part Allah Ta'ala lah, part kita apa? Taubat. Minta ampun. Dan insya-Allah kalau kita minta ampun, Allah terima. Mudah-mudahan ia asbab akhirnya selesailah semua dosa-dosa masalah lepas. Sebab Imam Ghazali kata apa? Kita hidup ni bila kita dah start menyesal, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu sendiri adalah muqaddimah, jalan masuk pintu pada taubat. Masya-Allah. So insya-Allah bersihlah, dan mudah-mudahan kita doalah kalau ada lagi yang puasa tapi tak sembahyang, mudah-mudahan dia sedar, dia start qada balik, minta ampun banyak-banyak, insya-Allah semua dapat, dan mudah-mudahan ia diterima di sisi Allah. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita nak tahu juga sebenarnya punca orang yang meninggalkan solat ini, Ustaz. Apa antara punca yang mendorong mereka untuk melakukan perkara itu? Baik. Soalan ni pun kalau orang kata klise, tu orang punya pasal lah kan. Betul. Saya kata tanyalah 1000 kali pun kita kena keep remind. Sebab benda nampak simple, tapi masih ramai tinggal. Kan? So tak kita dinafikan. kita kena sebut. Sebab saya ada baca dalam keratan akhbar. Kalau dalam program-program tentang salat saya cerita benda ni. Ada research pun yang pernah dibuat, 70% orang kita tak sembahyang. Bila dengar 70%, kita Malaysia ni most of us adalah Muslim. Jadi bila 70% tak sembahyang, sikit-sikit bunyi kan. So point dia kenapa orang tinggal juga, walaupun orang tahu itu tanggungjawab agama dan sebagainya. Yang saya perasan secara asas dia, dia ada dua kelompok manusia yang besar. Yang pertamanya memang orang yang dia malas, dia tak peduli.
Mungkin kerana ini berdasarkan kita punya non-academic research lah, kita turun tanya bincang dengan peserta-peserta kita. Ya. Pendedahan di peringkat awal tak cukup kemas. Okey. Sebab tu kadang kita tengok bila pergi ke sekolah, kita tak boleh salahkan guru kerana anak kita tak salat. Barangkali guru telah ajar tapi balik rumah mak ayah tak salat. Jadi dia tengok role model kan. Foundation. Sebab tu saya suka sebut, walaupun dalam Islam kaedah ajar bermula umur 7 tahun. Okey. Kita didik anak dengan salat. Tapi sebelum 7 tahun tu, dia ada 7 tahun ke belakang. Betul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah learning process. Betul. Syekh Abdullah Nasir Alwan sebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dia kata apa? Waktu umur itu, first phase of life, anak akan absorb everything tanpa tapisan. Dia tengok mak bapak dia macam mana, pakaian, percakapan, hidup harian. Jadi kalau pakai pun ikut dan, cakap ikut dan, hidup pun ikut dan, mana sembahyang tak, itulah yang telah diprogramkan. Maknanya install tu solid. Once umur dia 7 tahun, kita boleh tengok first step dia punya kesan. Okey, dia akan apply semualah. Ya, dia apply. Allahu Akbar. Sebab tu saya sendiri, saya pernah sebut, saya pernah share dalam Facebook. Saya kata saya ada satu hari tu saya insaf sendiri je. Bayangkan anak saya datang pukul 3 pagi. Saya tak tengok jam. Dia kejut. Abah, jom solat subuh. Anak saya perempuan, anak nombor 2. Oh, okey. Saya pun dengan bila anak kejut, aku lewat tu. Terus bangun wuduk dulu. Selesai wuduk keluar tanah tu pukul 3 pagi. Saya kata sudah. Sebab bila dia balik kampung, dia mungkin dia tengok tok dia, orang tutu kan, dia orang bangun awal. Jadi dia rumah di kampung pula kan, dia dengar bunyi dan sebagainya, dia bangun. Jadi bila dah terbiasa macam tu, rupanya memang bagi impact. Banyak kali bila balik dari kampung, dia akan buat perangai tu lah. Pukul 3 pagi ajak kita sembahyang. Kita rasa insaf kejap. Betul. Dah lah sebut sembahyang subuh kan. Betul lah tu. So, Awal betul subuhnya. Betul. Jadi saya kata apa? Poin dia adalah didikan di rumah itu. Ya. Ni bukan cerita saya reti didik anak ke tak, bukan. Betul. Poin dia adalah memang itu yang diajarkan oleh Islam. Sebab tu Nabi kata seawal 7 tahun dan persediaan sebelumnya. Ya. Itu kelompok pertama. Mungkin kerana kurang didikan, pendedahan dan sebagainya. Ya. Tapi insya-Allah pada saya golongan itu kalau kita cuba bentuk, lambat atau cepat perkara kedua, tapi insya-Allah ada hasil. Yang kita risau adalah satu lagi golongan. Kenapa mereka tak semayang? Minta maaf kena sebut ni peringatan, tuan-tuan tengok anak kat sebelah adalah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Okey. Contoh di Selangor saja telah difatwakan lebih daripada 300 ajaran sesat. Allahu Akbar. Ni tempat saya ni, tuan-tuan di seluruh Malaysia ni, tempat saya banyak lagi. Antaranya mereka pegang apa? Mereka kata ini masalah bila tak mengaji tau. Yang awal tadi kurang menikah yang informal di rumah. Tapi yang formal berguru, bertalaqi secara musyafahah berdepan ni pun penting. Sebab apa? Dia terjemah Quran sendiri je. Contoh Allah kata wa dzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dia kata Allah Taala suruh ingat Allah bila-bila pun, diri ke duduk. Jadi kami dah ingat Allah khalas. Sebab apa? Wa aqimis salata li dzikri. Dia kata salat tu untuk ingat kepada aku, yakni Allah. Jadi kami dah ingat Allah, salat buat apa? Allah. Dia pergi ke situ. Bila saya duduk apa ni, saya tengok macam Allah, kesian. Maknanya apa? Manusia sedang mencari agama, ia bagus. Tapi bila salah guru, salah ilmunya, akhirnya mereka jadi golongan yang tak payahlah semayang, yang penting saya ingat Allah Ta'ala. Saya kata macam mana awak nak ingat Allah Ta'ala sedang kau tak salat? Betul. Kan? So dia kata, saya ingat Allah Ta'ala. Sekarang pun saya ingat. Betul. Adakah Iblis tak kenal Allah Ta'ala? Sedangkan dia pernah duduk dalam syurga dan hampir tidak ada tempat di atas langit tu yang tak ada bekas di sujud, tapi akhirnya kufur pada Allah Ta'ala. Saya kata kenal dengan iman dan kenal dengan lisan benda yang berbeza. Berbeza, betul. Jadi saya nak ajak semualah kan yang ada di sini, kita ambil ruang, tambah bulan Ramadan ni kan. Ramadan ni ulama sebut apa? Syahrul ilm, bulan ilmu. Ambil ruang untuk mengaji dan faham. Akhirnya solat ni bagaimana, kenapa kita solat? Supaya kita tak terjebak dalam kategori yang kedua ni khususnya. Betul. Ini antara punca paling besar orang tinggal solat sebab telah terpesong tadi. Kalau ada bab tak mengaji, informal dan sebagainya, kita boleh adjust lagi lah kita kata kan. Sebab apa? Kita ada banyak pengajian solat yang percuma pun kan. Betul. Hatta saya sendiri pun ada mengajar solat di Facebook saya. Pergilah ulang balik tengok video tu kan. Ulang pun tak apa. Betul. Ulang lah, bukan kena charge pun kan. Yang penting boleh mengaji. Cuma kita risau golongan kedua ini sebab telah terpesong. Kita doakan mudah-mudahan semualah saya, Sofi dan semua yang menonton pada hari ini, Allah pelihara daripada terutamanya perkara yang kedua tadi. Itu antara punca paling ramai lah yang mutaakhir ni dapat kita kesan. Gitulah. InsyaAllah itu dia. InsyaAllah. Amin. 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 Takut bila Ustaz kongsikan tadi kan ramai yang akhirnya kita cuba yang kononnya nak mendalami agama Islam tapi akhirnya dengan Mr. Google. Akhirnya tidak berguru secara berdepan-depan dan sebagainya. Dan akhirnya membawa kita ke arah jalan yang salah. Betul. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kita sebagai ibu bapa harus meneliti semua ilmu-ilmu yang kita ada
yang kemudian yang kita kongsikan kepada anak-anak kita yang akan menjadi pelapis kepada negara dan juga masyarakat ni. Betul. Jadi ini yang penting yang perlu kita jaga Ustaz kan. Dan berbalik kepada topik kita Ustaz, bagaimana sebenarnya kalau tadi kita dah kongsikan tentang mungkin ada orang yang berpuasa dan tak solat kan, dan terusnya bagaimana untuk kita memastikan kita adalah antara umat Islam yang boleh menjaga kedua-duanya dengan cukup baik dan boleh melakukannya bersama dengan anak-anak kita untuk memastikan bahawa keluarga kita ini insya-Allah boleh berpuasa dan boleh bersolat bersama-sama. Kalau boleh sekarang ni pun dengan musim sekarang ni pun kita tak boleh nak berbuka puasa sewenang-wenangnya di mana-mana Ustaz kan. Jadi mungkin inilah peluang kita juga mencari ilmu Ustaz. Saya kira sebenarnya tuan-puan penonton dan host kita, kadang-kadang umat ni dia cuba mencari solusi pada satu-satu masalah. Dia ambil kaedah try and error kan. Dia cuba dulu. Dia cuba dulu. Okay. Suka untuk saya sebut hari ni sebenarnya apa juga masalah. Kalau kita rujuk balik kepada agamawan kita, mana guru-guru kita, ulama dah sebut lama dah. Sebab Nabi bagi tahu pada kita likulli da'in dawa'in, setiap penyakit mesti ada ubat. Dan ulama ni teliti. Dan kalau kita buka dalam kitab-kitab mereka, sebenarnya masalah-masalah yang logik aku fikir, jadi ke masalah ni? Mereka dah tolong fikir siap-siap. Itu telitinya ulama. Dan antaranya isu ni, macam mana nak bagi seiring. Kan? Mengambil, kita kata apa, mengambil kesempatan lah pada PKP yang wallahualam bila akan selesai, COVID ni pun belum selesai nampak gayanya. Kita akan banyak masa di rumah, termasuk saya. Kan? Jadi kita boleh ambil apa yang dianjurkan oleh Khatib Syarbini rahimahullah dalam kitab dia Mughniul Muhtaj. Dalam kitab Salah, dalam bab salat, dibincang benda ni kalau kira keluarga. Tapi dibincang dalam bab salat. Nak cerita sebenarnya, sebab tu saya kata ulama dah bagi penyelesaian. Dia kata apa? Selepas daripada salat Isyak, ada 4 benda yang dianjurkan untuk kita buat. 4 benda. Dan keempat-empat ini kalau kita perhalusi, masya-Allah, rupanya inilah solusi untuk mungkin dulu isu basikal lajak yang budak keluar sampai tengah malam kan. Anak-anak lepak tak ketahuan punca. Kadang bapak-bapak pun lepak tak ketahuan punca, mak-mak pun mungkin keluar tak ketahuan punca. Rupanya ada solusi dekat sini. Kan? Ya mungkin kita rasa benda awal agak janggal susah, tapi boleh buat. Satu dia kata apa? Dia kata buat halaqatul ilm, halaqah ilmu. Ayah tadi maghrib pergi masjid. Solat Isyak. Balik Isyak, share balik kuliah maghrib itu pada anak-anak. Itu satu. Yang kedua halaqatul Quran. Boleh duduk baca Quran sikit-sikit dengan anak-anak, belajar. Dan itu yang saya sendiri pun cuba untuk disiplin buat dengan anak. Sebab akhirnya anak gembira. Apa perasaan kita kalau kita tengah duduk lepak tiba, abah jomlah Quran belum baca. Kan kita rasa tenang sikit sekurang-kurangnya daripada, abah jomlah makan, jomlah asyik makan gitu kan. So kita pun rasa lain kan. So yang ketiga pun selain daripada halaqatul ilm, halaqatul Quran, kita boleh. Yang ketiga ni sebenarnya jarang sangat orang kita buat. Dan dia jadi macam pelik, iaitu menerima tetamu. Kenapa lepas Isyak semua ibadat selesai dan tak ada isu lewat solat? Yang keduanya adalah tetamu pun akan faham tak boleh lama-lama berziarah. Yang ni paling kurang kita amalkan. Yang keempat dan yang terakhir adalah halaqatul zikir, iaitu majlis kita. Tak kira duduk dengan anak, zikir sikit, selawat, sebagainya. Menghidupkan hati mereka. Akhirnya bila hati yang hidup, hati yang terisi ni, dia akan turun nusrah, hidayah, bantuan, petunjuk dari Allah Ta'ala. Waktu itulah bila kita nak suruh dia salat, mudah untuk salat. Bila berpuasa pun dia akan jaga bukan sekadar puasa, tapi apa yang ada di bawahnya. Iaitu ketika puasa itu kita ada solat-solat yang macam-macam kan. Kalau puasa orang buat tasbihnya, tarawihnya, solat-solat macam-macam. Adanya tadarus Quran dan sebagainya. So dia akan terisi dengan sangat cantik. So kalau kita boleh hidupkan seperti apa yang Imam Khatib Syarbini sebut ini, insya-Allah perlahan-lahan kita dapat bentuk keluarga yang akhirnya memaknakan sakinah, mawaddah warahmah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia banyak perkongsian kita hari ini Ustaz berkenaan dengan puasa dan juga solat. Antara dua perkara penting yang perlu kita sentiasa memperbaiki Ustaz. Ramadan ni datang setahun sekali. Betul. Jadi gunakan peluang ini sebaik mungkin. InsyaAllah moga Ramadan kali ini adalah yang terbaik. Sentiasa kita akan melakukan perkara ini Ustaz. Antaranya Ramadan ini adalah yang terbaik sebelumnya, dan moga Ramadan tahun depan lagi baik, yang terbaik insya-Allah. Dan moga pada tahun hadapan Allah kurniakan lagi Ramadan kepada kita. Moga kita bertemu Ramadan lagi insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih saya ucapkan kepada PU Izzat. Terima kasih banyak Ustaz di atas perkongsian cukup menarik. Dan balik kepada asas kita adalah keutamaan kita sebagai ibu bapa. Ilmu itu perlu kita cari dan kita sebarkan kepada anak-anak. Ilmu yang betul daripada guru yang betul. Itu yang paling utama. Dan jaga solat kita, jaga puasa kita. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan juga akhirat. Dan Ustaz hari ini berbuka di mana Ustaz? Isteri masak ke? Masak lah. Masak. Saya yang masak. Bagus tu Ustaz. Sebab saya minat masak tu je lah. Kami ada shift. Saya masak, dia buat benda lain lah. Okey. Dah tu bagus tu Ustaz. Rutin. Gila-gila kan. Bagus, Masya Allah. So, kalau kat rumah memang
Saya punya gelanggang adalah dapur lah. Wah. Anak-anak diurus, saya dapur. Okey, tu nanti boleh saya datang Ustaz. Jemput insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. sudi meluangkan masa hari ini bersama dengan kami, berkongsi ilmu kepada saya dan juga para penonton. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan segala Amin, urusan insya-Allah. Ustaz, insya-Allah. Dan terima kasih juga para penonton yang setia bersama dengan kami. Jangan lupa kalau nak masak tu janganlah membazir ketika Ramadan ini. Kita kena orang kata ingat masa hadapan. Sentiasalah berjimat-jimat demi keluarga yang tercinta. Dan sekian daripada saya Raja Sophie Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.